Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan rinciannya dalam segmen esensi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim usul tubuh tabung dana kewangan Asia IMF. Ia sebagai inisiatif meningkatkan keselamatan dan kebebasan ekonomi rantau ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sesi pembukaan dan pleno sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia hari ini. Datuk Seri Anwar turut menekankan tentang isu Myanmar. Tegas beliau, isu Myanmar memerlukan penyelesaian bersesuaian bagi mengelak ia berlarutan. Beliau turut bersetuju dengan kenyataan Presiden Jokowi bahawa ASEAN perlu terus berwaspada dalam menjaga maruah dan kebebasannya. Anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk suspek kes buli di Pusat Latihan TUDM boleh dibuang kerja jika sabit kesalahan. Tegas Menteri Pertahanan, buli bukan satu budaya dan ia langgar peraturan perkhidmatan. Perbuatan itu harus segera dihentikan. Susulan pendedahan 125 laporan salah laku polis oleh SPRM, Jabatan Integriti Pematuhan Standard Bukit Aman telah menyiapkan laporan lengkap. Bagaimanapun, menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, pihaknya sedang meneliti laporan yang dikatakan belum diambil tindakan oleh PDRM seperti dimaklumkan SPRM. Beliau beri jaminan PDRM tidak pernah berkompromi atau ambil ringan selain bekerjasama erat dengan agensi berkaitan untuk memastikan integriti sentiasa ditegakkan. 12 syarikat konsesi bersetuju laksana sistem pembayaran tol terbuka yang melibatkan pembayaran tol menggunakan kad debit dan kredit. Ia dijangka berkuat kuasa September depan. Rundingan bersama konsesi lain masih diteruskan dan kerajaan terus meneliti aspek keselamatan bagi memastikan pelaksanaan sistem tersebut sempurna. Tan Sri Azam Baki dilantik semula sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Pelantikan semula bagi tempoh setahun berkuat kuasa Jumaat ini. Yang di-Pertuan Agong telah memperkenan pelantikan semula itu. Ia selaras Pasal 1 Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Hari kelima Sukan SEA 2023, Malaysia mengutip 21 pingat emas, 17 perak dan 35 gangsa sekaligus berada di kedudukan ke-6 dalam temasya sukan itu. Malaysia mengatasi kutipan pingat Singapura, Myanmar, Laos, Brunei dan Timur Leste. Sukan SEA berlangsung sehingga 17 Mei ini. 6 lokasi hotspot berisiko berlaku kebakaran berskala besar dikesan JBPM di Pulau Pinang yang melibatkan 6 tapak pelupusan sampah di sekitar negeri ini. Selain itu, tanah perkuburan dan hutan Bukit Bendera perlu dipantau berikutan risiko sama. Sementara 22 lokasi lain turut dikesan berisiko berlaku kebakaran berskala sederhana dan kecil termasuk kebakaran hutan. Gempar kanak-kanak 6 tahun memandu kereta bersama adik berusia 3 tahun. Susulan itu, polis mengambil keterangan kedua ibu bapa kanak-kanak berkenaan hari ini. Kanak-kanak tersebut memandu kereta sejauh kira-kira 2.5 km sebelum melanggar tiang lampu dalam kejadian di Jalan Bukit Tangga, Langkawi malam tadi. Bagaimanapun, kanak-kanak itu hanya mengalami kecederaan ringan di bahagian dagu sementara adiknya tidak mengalami sebarang kecederaan. Polis mengesahkan terima aduan orang awam berkaitan kemalangan pada 11.15 malam. Kes disiasat di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001. 264 unit basikal elektrik disita Jabatan Kastam Diraja Malaysia Melaka. Turut ditahan seorang lelaki warga tempatan berusia lingkungan 50 tahun. Sitaan bernilai RM740,000 dilakukan di sebuah syarikat di kawasan perindustrian Tasik Utama Air Keruh Februari lalu. Pantau bekalan gula, 15 notis dikeluarkan KPDN Kedah menerusi Ops Pantau 2023. Sebanyak 455 pemeriksaan dijalankan, manakala 32 pemeriksaan menerusi Ops Catut 2023 untuk air minuman atau mineral dilaksanakan. Tiada isu bekalan atau aduan berkaitan harga air mineral meningkat berikutan cuaca panas melanda ketika ini.
Kira-kira 9 penempatan haram dikesan sekitar ibu negara. Kebanyakannya pernah digempur imigresen. Penghuni bukan sahaja parti, malah individu dengan dokumen sah. Dibina atas tanah persendirian dan kediaman disewa milik warga tempatan antara faktor penempatan haram itu kembali beroperasi. Pemantauan menyeluruh terus dilaksana bagi mengekang isu berkenaan. Orang ramai diingatkan agar tidak benarkan parti masuk atau tinggal dalam premis mereka. Jika ingkar, tindakan akan dikenakan. Ini pula kes curi kabel milik Telekom Malaysia. 3 lelaki tempatan berusia 26 hingga 44 tahun ditahan ketika sedang menarik kabel di bawah jambatan berdekatan Kolej Sultan Abdul Hamid Al-Ustar. Turut dirampas sebuah lori dipercayai digunakan untuk kegiatan sama. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan 431A Kanun Keseksaan yang memperuntuk hukuman penjara sehingga 7 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Port jual air Ketum dirobohkan. 2 buah pondok haram dirobohkan menerusi ops roboh oleh Polis Kulim bersama Majlis Perbandaran Kulim Kedah, TNB dan Syarikat Air Darul Aman. Operasi dilakukan di Taman Ria dan Taman Serai Wangi, Padang Serai. Bekalan air dan elektrik ke premis terbabit turut dipotong kerana dibuat secara haram dan melanggar Seksyen 72-1 Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 Akta 133. 3 lelaki tempatan berusia 33 hingga 39 tahun bersama 4 laras senjata api ditahan dalam 2 serbuan di Felda Adela dan Felda Tunggal Kota Tinggi Johor. Polis turut merampas antaranya peluru penabur, dadah jenis ganja dan Aramin 5. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960, Seksyen 36 Akta Senjata Api 1960, Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Bahaya 1958, juga Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1962 dan Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. 9 bulan selepas dilapor hilang, seorang remaja perempuan berjaya ditemukan selamat. Siasatan mendapati mangsa mengikut teman lelakinya. Mereka menjadikan stor besi buruk di Banting sebagai tempat tinggal sejak melarikan diri Julai tahun lalu. Dia dijumpai semalam di kediaman teman lelakinya di Olah Lempit. Semakan mengesyaki mereka mula menjalin hubungan sejak 2014. Si teman lelaki didakwa turut mengugut ibu mangsa untuk membunuh teman wanitanya. Menagih dan memiliki dadah, 16 warga tempatan berusia 25 hingga 55 tahun ditangkap dalam serbuan 6 buah rumah. Serbuan dibuat menerusi operasi bersepadu bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Pontian bersama AADK di sekitar Pekan Nenas, Pontian. Kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah 1983. Program Kembara Media 2023 salur maklumat usaha pembangunan kerajaan, juga promosi produk dan kawasan pelancongan tempatan. Wartawan Nur Zuhaira Muhammad Zamri ada di lokasi. Baik, terima kasih Faiz Syahira. Saya kini berada di Taman Negeri Kanabalu bagi majlis penutupan program Kembara Media 2023 yang akan disempurnakan oleh Esko Perpaduan Penerangan dan Integrasi Nasional Negeri Sembilan yang berhormat Chu Ken Hua. Dan untuk mengetahui semua, program Kembara Media 2023 yang dijalankan bermula 8 Mei dan dijadualkan bakal berakhir pada hari esok melibatkan 2 negeri iaitu Selangor dan juga Negeri Sembilan. Dan seramai 22 orang peserta yang terdiri daripada pengamal media masa termasuk media digital dari 15 agensi di seluruh negara tiba di Negeri Sembilan pada hari semalam dan mereka mula melawat ke lokasi yang pertama iaitu penghasilan produk IKS Lemang Sushi di Kuala Pilah. Dan pada hari ketiga hari ini bermula pada 10 pagi tadi mereka telah pun melawat ke Puspen Jelebu bagi melihat penghasilan produk berasaskan nenas dan seterusnya meneruskan lawatan ke kampung orang asli Tohor bagi menyaksikan sendiri demo audit telekomunikasi dan seterusnya di sini iaitu Taman Negeri Kanabalu. Dan untuk maklumat semua, pada malam ini mereka akan berkemah di sini dan pada pagi esok akan meneruskan aktiviti survival di Jeram Berungut. Dan dapat juga saya kongsikan program
Kembara Media ini kembali dilaksanakan semenjak wabak COVID-19 melanda negara, dan program ini juga merupakan anjuran Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi Digital bagi menjayakan pemasaran yang berbentuk promosi dan publicity terhadap usaha dan kejayaan kerajaan dalam pelaksanaan polisi dan dasar rakyat. Di samping juga dapat membantu promosi dan publicity produk-produk usahawan kecil di kedua-dua negeri yang terlibat. Dan saya juga sempat menemu bual Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sembilan, Encik Sabaruddin Yub Hamzah, yang menyatakan program ini juga bertujuan untuk menghargai jasa pengamal media, di samping mereka juga berpeluang untuk menyantuni rakyat dan dapat mempromosikan produk-produk tempatan dan lokasi menarik di kedua-dua negeri menerusi laporan yang mereka hasilkan sendiri. Jadi saya kira sekian sahaja perkongsian dari program Kembara Media Digital 2023 di Taman Negeri Kanaboy Negeri Sembilan. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Faiz Syahira. Terima kasih. Zaira, terima kasih. Bekas Pegawai Eksekutif Institut Automotif menghadapi 9 lagi pertuduhan di Mahkamah Session Shah Alam. Kali ini dia dituduh terlibat aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM4 juta. Dato' Muhammad Madani Sari bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Kesalahan didakwa dilakukan pada tahun 2021 dan 2022. Hakim Dato' Rozila Saleh membenarkan pindaan kes dan mengekalkan ikat jamin RM300,000 yang sudah dibayar bagi kes sebelum ini. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 9 Jun. Meminta dan menerima rasuah RM30 juta, seorang pengarah urusan syarikat berpangkat Datuk Seri dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan. Bagaimanapun tertuduh Datuk Seri Sim Chu Tiam, 54 tahun, mengaku tidak bersalah. Tertuduh dipercayai melakukan semua kesalahan itu antara bulan Jun hingga Julai 2021. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama. Isu jenayah rentas sempadan di ASEAN makin membimbangkan. Paling utama, babitkan kes pemerdagangan orang menerusi pelbagai modus operandi. Terbaru, sindiket tipu pekerjaan secara dalam talian. Untuk mengatasinya, Malaysia gesa ASEAN berkukuh kerjasama keselamatan serantau. Ini termasuk adakan libat urus dengan Interpol dan ASEANAPOL. Keganasan dan kekerasan berterusan di Myanmar harus segera dihentikan. Kesaan dibuat pemimpin ASEAN kecuali Myanmar susulan serangan ke atas konvoi kemanusiaan dan pasukan pemantau ASEAN di Myanmar baru-baru ini. Insiden itu dikutuk dan dalangnya mesti bertanggungjawab. Ini bagi wujudkan persekitaran kondusif untuk penyaluran bantuan yang cepat dan selamat. Hanya dalam masa seminggu, jumlah pelarian domestik di Sudan meningkat kepada lebih 700,000 individu. Data itu didedahkan jurucakap PBB minggu lalu. Pada minggu sebelumnya, 340,000 orang dilapor hilang tempat tinggal. Mereka terpaksa jadi pelarian domestik akibat pertempuran yang meletus pada 15 April. Sebelum itu, 3.7 juta orang sudah jadi pelarian domestik. Angka korban pemujaan di Kenya cecah 133 orang, kebanyakannya kanak-kanak. Semalam 21 lagi mayat mangsa ditemukan dari kubur di Bandar Malindi dipercayai jadi lokasi aktiviti pemujaan. Proses gali kubur dibuat berhati-hati untuk lindungi maruah dan privasi waris mangsa. Bulan lalu negara itu dikejutkan dengan penemuan kubur besar di hutan Shakahola. 2 paderi didakwa hasut pengikutnya mati kelaparan kononnya untuk bertemu Tuhan. Hasil sektor perkhidmatan berkembang 13.1% kepada RM560.3 bilion suku pertama tahun ini. Segmen perdagangan, borong runcit dan makanan dan minuman serta penginapan catat pertumbuhan paling tinggi. Ini babitkan peningkatan 13.1% kepada RM428.2 bilion. Seterusnya, segmen maklumat dan komunikasi selain pengangkutan dan penyimpanan yang bertambah 12% kepada RM77.8 bilion. LHDN optimis sasar kutipan hasil RM176.1 bilion bagi tahun ini. Kutipan cukai harian menunjukkan tren positif dengan merekodkan 20% lebih tinggi berbanding tahun lepas.
Proses pengeluaran sijil halal dipercepat. Ia melibatkan status halal menu baru yang dibangunkan pengusaha atau pengeluar produk makanan yang telah memiliki sijil halal. Untuk tujuan itu, JAKIM dan Perbadanan Produktiviti Malaysia sedang menambah baik prosedur permohonan pensijilan halal. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat Syahrudin dan Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.